الحمد لله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk jangan meremehkan hutang. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya ajaran Islam amat menggalakkan umatnya untuk saling membantu sesama saudara Muslim, kerana sikap suka membantu akan dapat mengukuhkan hubungan persaudaraan sesama umat Islam. Antara bentuk bantuan dan pertolongan ialah seperti memberi bantuan pinjaman hutang kepada mereka yang memerlukan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis, yakni hutang dan masa bayarannya itu, dan hendaklah seseorang menulis di antara kamu menulisnya dengan adil, yakni benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut ajaran Islam, hukum berhutang adalah harus bagi mereka yang memerlukan. Namun apa yang berlaku pada hari ini, ada dalam kalangan masyarakat yang sangat gairah untuk berhutang bagi mendapatkan perkara-perkara yang mereka hajati sehingga melampaui kemampuan mereka. Tidak dinafikan berhutang adalah diharuskan, namun agama Islam sesekali tidak menggalakkan seseorang itu berhutang mengikut kehendak hawa nafsu, seperti berhutang untuk bermewah-mewah, bermegah-megah, dan berhutang tanpa keperluan serta asas yang kukuh. Akhirnya mereka yang berhutang ini tidak dapat melunaskan hutang dan mereka akan cuba mengelak daripada membayar hutang-hutang tersebut. Apabila perkara ini berlaku, ramai pemilik hutang yang akan teraniaya akibat sikap penghutang yang tidak bertanggungjawab ini. Para pemilik hutang tidak dapat menuntut kembali hak-haknya walaupun telah berusaha dengan pelbagai cara untuk mendapatkan kembali hutang tersebut. Sesungguhnya bagi mereka yang mampu membayar hutang tetapi enggan membayar hutang tersebut, maka hukumnya adalah haram dan berdosa kerana telah melakukan kezaliman kepada manusia.
Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, menangguh hutang pada hal mampu membayarnya adalah satu kezaliman. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlu senantiasa berhati-hati dalam soal hutang, kerana hutang adalah akad atau janji yang wajib dipenuhi. Jangan sampai ia menjadi satu ketagihan dan kebiasaan dalam hidup sehingga memberi bebanan kepada kehidupan kita dan orang lain yang akhirnya akan menghalang kita untuk memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pada hari pembalasan nanti semua perbuatan kita selama hidup di dunia akan diperhitungkan. Semua hak akan dicukupkan kepada pemiliknya, dan salah satu hak-hak tersebut ialah hutang dan pinjaman. Memandangkan hutang berkait dengan hak manusia, maka hutang tidak dapat ditebus dengan taubat dan istighfar sahaja. Akan tetapi hutang hendaklah dijelaskan dengan dilunaskan sesuatu dengan hutangnya. Selagi hutang tersebut belum dibayar, maka hutang itu akan terus mengikat seseorang hingga selepas ia mati. Ia juga tidak akan terlepas daripada ikatan ini hingga hutang itu dilunaskan. Oleh itu, wajib seseorang yang berhutang untuk menunaikan pembayaran dan menjelaskan segala hutangnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya hingga dibayarkan hutang itu baginya. Sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Islam sangat menghormati hak milik seseorang. Tiada sesiapa yang boleh mengambil hak milik orang lain tanpa keizinan dan kerelaan daripada pemiliknya. Oleh itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggesa kepada umatnya agar senantiasa melangsaikan hutang ketika hidup di dunia. Hal ini dikatakan demikian kerana kemiskinan di dunia lebih ringan berbanding kemiskinan di akhirat. Kerana sesiapa yang tidak melangsaikan hutang-hutangnya di dunia, maka para pemilik hak itu akan datang untuk menuntutnya di akhirat kelak. Pada hari itu mereka tidak meminta pembayaran dengan wang, akan tetapi mereka menuntut semua pahala yang dimiliki orang yang berhutang tersebut. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tahukah kalian siapakah sebenarnya orang yang muflis? Para sahabat menjawab, orang yang muflis menurut kami adalah orang-orang yang tidak mempunyai wang dan harta. Baginda bersabda, seseorang yang muflis daripada kalangan umatku ialah seorang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat, puasa dan zakat, namun pada masa yang sama dia juga membawa dosa-dosa mencela orang, memfitnah orang, mengambil harta orang, membunuh orang dan memukul orang. Penyelesaian pada hari itu adalah dengan mengambil amal kebajikannya lalu diberi kepada orang yang dizaliminya. Andainya amal kebajikan yang dibawanya belum cukup, akan diambil dosa-dosa mangsa yang dizaliminya lalu dibebankan di atas kepalanya, kemudian dicampakkannya ke dalam neraka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian agar menghindarkan diri daripada mati dengan membawa hutang. Jika mampu membayarnya di dunia, maka janganlah ditunda-tundakan. Seandainya tidak mampu membayar keseluruhan hutang itu, bayarlah sedikit demi sedikit. Jika tidak berkesempatan juga, hendaklah menulis wasiat agar warisnya dapat membayarkan hutang itu bagi pihaknya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kalangan orang yang muflis di akhirat kelak.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang bermaksud, sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut undang-undang peraturannya, dan ia juga menyempitkan menurut yang demikian. Sesungguhnya ia amat mendalam pengetahuannya, lagi amat melihat akan hamba-hambanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصل عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah firman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, jucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan
keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdaka Al-Haris Al-Syariatik Al-Sultan Ibrahim Ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan Jahan Ta'aluk Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zahra Sofiah binti Al-Marhum Sultan Shah Masuri Johor, kepada Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة ومطنع السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين واحسن خلاص المسجونين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا راخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.